Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Hasha binti Hayat Elais Ismail, nombor matrik 068823. Okey, saya akan bersambung dengan kisah Rasulullah dakwah secara terang-terangan. Okey, selepas 3 tahun Rasulullah diangkat menjadi Rasul, semakin ramai penduduk Mekah yang memeluk Islam. Berita ini telah tersebar di kalangan penduduk Mekah seluruhnya. Lalu Allah memerintahkan dengan turunnya ayat surah Asy-Syu'ara ayat 214. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa anzir 'ashiratakal aqrabin. Maksudnya, dan berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Surah ini ialah surah Asy-Syu'ara. Di awalnya dikisahkan Musa AS bermula dari kebangkitan sebagai Nabi hinggalah hijrahnya bersama Bani Israel. Kejayaan mereka terlepas dari Fir'aun dan gangsternya dan penenggelaman Fir'aun bersama-sama orang ke dalam ke laut. Kisah ini mengandungi tahap-tahap dakwah Nabi Musa yang dilaluinya dalam usaha mengajak Fir'aun dan kaumnya untuk beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada saya, pengesahan Musa secara detail ini adalah bertujuan untuk mengiringi serahan Allah kepada Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah kepada kaumnya, agar kisah ini menjadi teladan ternampak di hadapan mata kepala mereka. Ia menunjukkan secara tidak langsung di mana mereka akan menghadapi pendustaan dan penyiasaan semasa mereka mengisytiharkan dakwah secara terbuka, dan supaya dari awal-awal lagi mereka mempunyai ain basirah, iaitu kejelasan terhadap kerja yang bakal mereka laksanakan nanti. Dari sudut yang lain, surah ini juga menyebut kesudahan mereka yang ingkar dengan utusan Allah. Mereka terdiri daripada kaum Nuh, kaum Ad, kaum Samud, kaum Ibrahim, kaum Lut, penghuni Al-Aikah yakni Madian, kaum Nabi Syu'aib, selain daripada Fir'aun dan kaumnya, agar mereka mengambil periktibaran bahawa kesudahan mereka pun sama juga sekiranya mereka terus mendesai Rasulullah ataupun sebaliknya. Seterusnya, kisah dakwah Rasulullah secara terang-terangan ini bermula dengan keluarga baginda yang terdekat. Tindakan awal Rasulullah SAW sebaik sahaja turun ayat ialah menjemput anggota Bani Hashim dan juga keluarga Bani Al-Muttalib bin Abdul Manaf seramai 45 orang. Dalam majlis ini, Abu Lahab memulakan percakapan dengan berkatanya, "Mereka ini semua bapa-bapa saudara dan anak-anak saudara kamu. Ayuh bercakaplah, tetapi tinggalkan persoalan as-sab'ah, yakni keluar agama. Kau mesti tahu kaum-kamu ini tak mampu nak hadapi seluruh bangsa Arab. Aku lebih berhak memegang kamu untuk kamu memadai setakat anak pinak bapa kamu. Sekiranya kamu berhenti setakat yang telah kamu lakukan, maka itu lebih senang diterima oleh kesemua kabilah Quraisy dan disokong oleh bangsa-bangsa Arab. Setakat hari ini aku belum pernah bertemu dengan seseorang lelaki yang membawa keburukan ke atas kaumnya seperti yang kamu lakukan ini." Rasulullah terdiam dan langsung tidak berkata apa pun di dalam majlis itu. Seterusnya, kisah dakwah Rasulullah di atas Bukit As-Safa. Setelah Rasulullah memperoleh kepastian dari penjagaan Abu Talib terhadap dirinya untuk menyampaikan risalah dari Tuhannya, maka pada suatu hari baginda pun berdiri di atas Bukit As-Safa memanjat batu yang paling tinggi di situ dan kemudian menyeru, "Oh, pagi ini." Kata-kata ini sebenarnya adalah kata-kata terkejut Arab untuk mengejutkan orang ramai dan tentang suatu peristiwa besar atau serangan musuh yang menakutkan. "Ayuh, berkumpullah kamu di pagi hari ini." Maka bergegaslah keluarga kabilah Quraisy ke hadapan Rasulullah SAW. Di sana Rasulullah SAW mengajak mereka untuk beriman dengan Allah yang Esa, dengan risalahnya dan dengan hari akhirat. Mengenai kisah ini, Imam Al-Bukhari meriwayatkan sebahagian darinya iaitu melalui Ibnu Abbas dengan katanya, "Wa anzir 'ashiratakal aqrabin." Maksudnya, dan berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat, dari surah Asy-Syu'ara ayat 214. Setelah turunnya ayat ini, maka Rasulullah SAW pun segera ke Bukit As-Safa dan menyeru dengan katanya, "Wahai Bani Fir, Bani Aud, keluarga keturunan Quraisy." Hingga dengan itu maka berkumpullah mereka semua. Jika ada yang tidak dapat keluar, mereka menghantar wakilnya untuk mengikuti berita apa yang akan berlaku. Abu Lahab dan sekalian Quraisy pun datang di situ.
Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berkata, "Bagaimana kalau aku katakan kepadamu kalian bahawa di sebalik bukit sana ada tentera musuh berkuda? Adakah kamu percaya kataku ini?" Jawab mereka, "Ya, kami percaya kerana belum pernah selama ini dalam pengalaman kami kamu ini menipu." Maka sambung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kata-katanya, "Sesungguhnya aku hendaklah memberi peringatan kepada kamu kalian bahawa azab sesara sedang menanti kamu." Maka kata Abu Lahab, "Binasalah kau seluruh hari ini. Apakah untuk ini maka kamu mengumpul kami semua?" Dengan itu turunlah ayat Al-Quran, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tabbat yada abi lahabin wa tab." Maksudnya, binasalah kedua-dua tangan Abu Lahab. Surah Al-Masad ayat 1. Imam Muslim pula meriwayatkan sebahagian yang lain pula dari cerita ini, iaitu melalui hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Katanya, setelah terturunnya ayat Al-Quran dari surah Asy-Syu'ara ayat 214, maksudnya, "Dan berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengajak mereka secara umum dan khusus. Kata baginda, "Wahai kalian Quraisy, selamatkanlah diri kamu daripada api neraka. Wahai kalian Ka'ab, selamatkanlah diri kamu dari api neraka. Demi Allah, sesungguhnya daku tidak berkuasa menolong kamu daripada azab Allah. Apa yang ada hanyalah hubungan rahim yang akan aku boleh tunaikan." Inilah laungan yang berkumandang membawa maksud penyampaian yang optima. Sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menerangkan kepada mereka yang terdekat dengannya bahawa mempercayai dengan risalah yang dibawanya ini merupakan penyuburan kepada hubungan rahim di antara baginda dan mereka semua. Okay, seterusnya perjuangan kebenaran dan reaksi masyarakat Mekah. Suara Rasulullah di Bukit As-Safa terus bergema di pelusuk penjuru kota Mekah hinggalah turunnya ayat Al-Quran, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fasda' bima tu'mar fa'rid 'anil musyrikin." Maksudnya, maka sebarkanlah dengan apa yang telah diperintahkan kepadamu dan jangan kamu mengendah kaum musyrikin. Dari surah Al-Hijr ayat 94. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun melaksanakan tugasnya itu dan membongkar khurafat-khurafat syirik dan kepalsuannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan hakikat-hakikat berhala yang mereka sembah itu yang ketiadaan nilai sedikit pun. Baginda mendedahkan kekosongan fungsinya dengan contoh-contoh sebagai pendekatan. Baginda menjelaskan dengan kenyataan-kenyataan di mana para pemimpin yang dianggap sebagai perantaraan menghubungkan mereka dengan Allah adalah kerja sia-sia dan sesat belaka. Bismillahirrahmanirrahim. Nama Tuan Sarah Bahijah binti Tuan Soh, dan saya akan menyambung dalam perwakilan Quraisy menemui Abu Talib. Ibnu Ishaq meriwayatkan tokoh-tokoh pemuka Quraisy bergerak menemui Abu Talib dan mereka bersuara, "Wahai Abu Talib, sebenarnya anak saudaramu itu telah mencela tuan-tuan kita, memperbodohkan agama pegangan kita, memperkecilkan pemikiran kita dan mendakwa datuk nenek kita dalam kesesatan. Di sini kami menuntut sama ada kamu berhentikannya dari kata-katanya itu atau berikan kami laluan untuk kami selesaikan dengannya. Kamu pun sama dengan kami juga, tidak mempersetujuinya. Ayo kita bersama-sama menghalangnya." Di sini Abu Talib menjawab kepada kaum Quraisy dengan kata-kata yang lunak dan jawapannya bermuslihat dan jawapannya pun bermuslihat. Dengan itu mereka semua pulang. Sedang Rasulullah SAW kekal dengan usahanya itu mengembangkan agama Allah dan menyeru kepadanya. Seterusnya, mesyuarat untuk menghalang jemaah haji dari mendengar dakwah baginda Rasulullah SAW. Pelbagai tuhmahan dan celaan yang dilemparkan oleh kaum Quraisy kepada baginda Rasulullah SAW bertujuan untuk menghalang jemaah haji dari mendengar dakwah baginda. Mesyuarat ini telah diketuai oleh Al-Walid ibnu Al-Mughirah dan hasil daripada mesyuarat ini ialah mereka bersepakat menggelarkan Nabi Muhammad SAW tukang sami, tukang sihir, penyair dan juga gila. Allah Subhanahu Wa Taala telah menceritakan peristiwa ini dalam surah Al-Muddassir ayat 18 hingga ke ayat 25 yang bermaksud, sesungguhnya dia berfikir dan menilai-nilai, maka terkutuklah dia.
Bagaimana dia menilai, kemudian terkutuk lagi. Bagaimana ia merencana, kemudian dia fikirkan. Kemudian ia bermukamasan dan bertambah masa, kemudian dia membangkang dan takbur. Lalu ia berkata, sungguh ini tidak lain melainkan sihir yang dipelajari. Ini tidak lain hanya perkataan manusia. Pelbagai cara kaum Quraisy ni dalam menentang dakwah Rasulullah SAW. Setelah kafir Quraisy mendapati tidak ada sesuatu pun yang boleh memaling atau melemahkan Muhammad dari usaha dakwahnya, mereka pun terus berfikir dan mencari jalan untuk mencegah dakwahnya itu. Antara cara kaum Quraisy ni menentang Rasulullah SAW. Pertama, mereka memperolok, memperlekeh, mempermain, mendusta dan mempersedakan baginda Rasulullah SAW. Semua ini bertujuan untuk melemahkan kaum muslimin serta meruntuhkan kekuatan semangat mereka. Mereka lemparkan Rasulullah dengan pelbagai tuduhan yang tidak masuk akal, memaki hamun baginda dan memanggil baginda sebagai orang gila. Selain itu, mereka mencatat imej risalah Islam dan menimbulkan kekeliruan, meluaskan dakwah palsu, mereka-reka cerita palsu mengenai Islam dan peribadi Rasulullah SAW itu sendiri. Mereka ni menyebarluas semua dakwah ini supaya tidak memberi peluang kepada orang ramai memikirkan mengenai dakwah Rasulullah. Mereka terus menggembar-gemburkan tuduhan mengenai Al-Quran yang mereka katakan Al-Quran ini sebagai dongeng orang kuno. Mereka menyayangi Quran dengan dongeng-dongeng silam dan menyogok orang ramai dengan dongeng-dongeng supaya orang-orang ramai ni sibuk dengan dongeng-dongeng tersebut. Okey, dan akhir sekali mereka melalui tawaran pihak Quraisy cuba mempertemukan Islam dengan jahiliyah di suatu persimpangan. Pihak musyrikin akan meninggalkan sebahagian dari kepercayaan mereka dengan syarat Rasulullah SAW akan meninggalkan juga sebahagian dari kepercayaannya. Pelbagai penyiksaan yang dilakukan oleh kaum musyrikin, kaum Quraisy ni kepada orang muslimin. Antara orang-orang Islam yang mendapat penyiksaan yang dahsyat dari kaum Quraisy ni adalah Uthman bin Affan. Uthman bin Affan ni bapa saudaranya pernah membungkus beliau ke dalam tikar daun kurma, kemudian melayurkannya dengan asap dari bawah. Selain itu juga Mus'ab bin Umairi. Mus'ab bin Umairi ni ketika ibunya mengetahui anaknya telah Islam, ibunya menahan makan dan minum Mus'ab ni dan menghalau keluar dari rumah. Setelah Islam dan mendapat penyiksaan yang teruk, kulit Mus'ab bin Umair ni menjadi kerutu dan bersisik seperti ular. Selain itu juga Suhaib bin Sinan. Suhaib bin Sinan ni telah diseksa hingga koma dan mula bercakap mengarut kerana tidak sedar. Bilal bin Rabah juga tidak ketinggalan diseksa oleh kaum Quraisy. Beliau merupakan hamba kepada Umayyah bin Khalaf al-Jumahi. Beliau telah diseksa dengan amat dahsyat di mana tengkuknya telah ditambat dengan tali dan Umayyah telah menyuruh budak-budak menariknya seperti menarik seekor binatang yang diikat tali di lehernya. Lepas tu beliau telah dipukul dengan tongkat dengan sangat kuat oleh Umayyah dan diletakkan batu besar di atas dada beliau dan dibaringkannya di bawah panas matahari yang terik. Okay. Akhir sekali Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir ni dijemur di tengah panas matahari dan diletakkan batu-batu pejal ke atas dada beliau. Juga dicampakkan beliau ke dalam air. Sikap kaum Quraisy terhadap Rasulullah SAW dalam menentang baginda ni menyampaikan dakwah. Mereka melancarkan pencerobohan dan keganasan terhadap Rasulullah SAW terutama oleh Abu Lahab sendiri. Di Bukit Safa, Abu Lahab telah cuba memukul Rasulullah dengan ketul batu. Dan bukan itu sahaja, Abu Lahab ni dia mengikori ke mana sahaja Rasulullah pergi dengan tujuan untuk mendusta dan membohongi baginda SAW. Dan bukan sekadar itu, Abu Lahab juga melontar ketulan-ketulan batu terhadap kepada Rasulullah sehingga berdarah tumit mulia Rasulullah SAW. Selain itu, Urwah binti Harb bin Umayyah.
yang merupakan isteri kepada Abu Lahab juga tidak kurang kafir dari suaminya. Beliau ni dia membawa batang-batang duri untuk menjerangkap samar di jalan-jalan yang dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di malam hari beliau juga meletakkan barang-barang duri di hadapan pintu rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau membuat fitnah, memaki hamun Rasulullah dan membuat penipuan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Ismi Farah Nur Husna binti Mustafa. Nombor matrik 067061. Baik, saya akan meneruskan pembentangan selanjutnya iaitu tentang Darul Al-Arkam. Kaum Quraisy mulai secara terang-terangan memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi keadaan yang demikian membuatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memikirkan langkah strategik untuk menyelamatkan umat Islam daripada siksaan kaum Quraisy. Jadi ada dua langkah yang dilakukan oleh Rasulullah. Yang pertama, Rasulullah memilih rumah Arkam bin Abil Al-Arkam Al-Mahsumi sebagai pusat dakwah dan tarbiyah. Yang kedua, memerintahkan untuk umat Islam berhijrah ke Habsyah. Jadi apa itu Darul Al-Arkam? Darul Al-Arkam ni ialah tempat tinggal Al-Arkam bin Abdul Arkam Al-Mahsumi yang berada di atas Bukit Safa dan terpencil daripada pengintaian mata-mata kaum Quraisy. Darul Arkam juga adalah menjadi markas dakwah Nabi Muhammad dan sekaligus menjadi tempat pertemuan orang-orang Muslim sejak daripada tahun kelima daripada kenabian. Jadi kenapa orang-orang Quraisy tak tahu tentang tempat perjumpaan Al-Arkam bin Abil Arkam ni? Adalah kerana umur beliau masih muda, sekitar 16 tahun, dan dia belumlah dikenali dengan keislamannya. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak pernah menyebutkan siapa saja yang masuk Islam daripada bangsa Quraisy. Jadi orang-orang kafir Quraisy menyangka bahawa Abil ni bukan beragama Islam dan tidak akan membantu Rasulullah. Jadi dia orang memikirkan apabila Rasulullah bermaksud untuk membuat markas pertemuan, beliau akan menjadikan rumah salah satu pembesar sahabat. Ternyata yang digunakan adalah rumah salah seorang pemuda yang tidak dikenali. Okey, jadi Al-Arkam ni bin Abil Arkam ni berasal daripada kabilah Bani Mahsum, iaitu kabilah yang sama dengan Abu Jahal. Dan kabilah ini juga telah diketahui sebagai kabilah yang sering bersaing dengan kabilah Rasulullah. Jadi di pembahasan sebelumnya telah disebutkan bahawa di antara alasan yang membuatkan Abu Jahal tidak mahu masuk Islam adalah kerana dia merasa tersaing dengan kabilah Nabi. Sedangkan kabilah Abu Jahal yang paling membenci kabilah Nabi. Jadi kerana itu tidak pernah terdetik di dalam fikiran orang-orang Quraisy bahawa rumah yang akan digunakan sebagai markas dakwah tu adalah rumah salah seorang daripada Bani Mahsum. Baik, yang seterusnya adalah apakah yang menyebabkan Rasulullah untuk memerintahkan umat Islam berhijrah ke Habsyah. Antara sebab-sebabnya adalah siksaan yang semakin teruk dan zalim terhadap kaum muslimin, sehingga Rasulullah SAW sendiri tidak mampu memberikan perlindungan kepada mereka. Mekah telah menjadi tempat yang tidak lagi selamat bagi umat Islam. Seterusnya turunnya surah Al-Kahfi yang memberikan petunjuk kepada Rasulullah untuk berhijrah ke Habsyah. Kaum muslimin terpaksa berhijrah ke Habsyah pada bulan Rejab tahun kelima kenabian. Rasulullah juga menyuruh kaum muslimin berhijrah kerana baginda mengetahui bahawa di Habsyah terdapat raja yang sangat adil dalam pemerintahan dan tidak ada seorang yang dizalimi di wilayahnya. Seramai 12 orang lelaki dan 4 orang wanita, dan pemimpin perjalanan mereka ialah Uthman bin Affan serta Sayyidina Ruqayyah iaitu anak Rasulullah. Mereka berdua ialah ahli bait pertama yang berhijrah setelah Ibrahim dan Lut. Okey. Ini adalah hijrah ke Habsyah untuk kali yang pertama. Okey, seterusnya kaum Quraisy dia mengejar kaum muslimin kerana bimbang kaum muslimin menyusun kekuatan untuk menentang mereka. Jadi kaum musyrikin Quraisy pada hijrah ke Habsyah untuk kali yang kedua, kaum musyrikin Quraisy menghantar 2 orang bernama Amr bin Ash dan Abdullah bin Abi Rabi'ah untuk pergi ke Habsyah dengan membawa hadiah daripada Mekah. Kemudian mereka berdua meminta sokongan daripada penasihat Raja Najasyi sendiri untuk berjumpa dengan Raja. Mereka kemudiannya mereka cerita tentang kaum muslimin yang datang meminta perlindungan ke Habsyah.
Ucapan mereka berdua disokong oleh penasihat yang hadir ketika berjumpa dengan Najasyi. Kemudian Raja Najasyi membuat keputusan untuk mendengar daripada kedua-dua belah pihak. Dan Ja'far bin Abu Talib mewakili umat Islam untuk menjawab pertanyaan daripada Raja Najasyi sendiri. Baik, siksaan Quraisy terhadap umat Islam, Rasulullah SAW sendiri menyaksikan bencana yang menimpa para pengikutnya. Kiranya bahkan banyak di antara mereka yang disiksa dalam keadaan hidup, sedangkan beliau tidak mampu melindungi mereka. Lalu beliau berkata kepada mereka, seandainya kalian pergi ke negeri Habsyah, sesungguhnya di sana terdapat seorang raja yang tidak akan dianiaya orang yang ada di dekatnya. Negeri Habsyah ialah tanah kebenaran. Yang kiranya kalian sebaiknya berada di sana sehingga Allah memberikan kelapangan bagi kalian. Okey, jadi umat Islam yang berlindung di Habsyah mendapat layanan baik daripada Raja Najasyi. Mereka tidak diganggu dan hidup dengan aman. Okey, disebabkan itu mengundang kepada kelompok kedua untuk berhijrah ke Habsyah. Jadi selepas hijrah ke Habsyah untuk kali yang kedua, pemimpin Quraisy menghantar 2 orang utusan untuk membujuk Raja Najasyi agar mengarahkan orang-orang Mekah untuk pulang. Alasan yang dikemukakan oleh wakil Quraisy ialah mereka telah meninggalkan agama nenek moyang mereka dan ketua mereka, sedang mengajar agama baru yang berbeza daripada agama Quraisy dan agama Raja Najasyi. Jadi raja memanggil muslimin dan menanyakan kepada mereka, apakah agama ini yang menyebabkan kamu terpisah daripada kaummu dan berlainan daripada agamaku dan agama yang lain-lain? Lalu Ja'far bin Abi Talib bangun memberikan ucapan hormat kepada raja dan menyambung dengan ucapan berikut. Wahai raja, dahulu kami adalah orang-orang yang jahil. Kami menyembah patung dan makan bangkai. Kami biasa mengikut hawa nafsu, memburukkan ikatan kekeluargaan, mengabaikan jiran-jiran dan yang berkuasa di kalangan kami menelan yang lemah. Ya, begitulah keadaan kami sehinggalah Allah menghantar seorang utusan kepada kami. Kami kenal benar dengan keturunannya, kejujurannya dan sifat amanahnya serta kesucian maruahnya. Dia mengajak kami untuk dekat kepada Allah dengan mentauhidkan Allah dan menyembah Allah. Lalu kami meninggalkan agama nenek moyang kami. Kami meninggalkan penyembahan batu dan berhala-berhala dan kami hanya menyembah Allah. Dia iaitu Rasulullah juga mengarahkan kami untuk jujur dalam percakapan, memenuhi janji, menyemai ikatan persaudaraan, berbuat baik kepada jiran dan menahan diri kami daripada menumpahkan darah dengan zalim, iaitu tidak mengikut syariat. Beliau juga melarang kami berperangai menurut hawa nafsu, iaitu berkata-kata buruk, memakan harta anak yatim dan menuduh perempuan yang suci. Kemudian Raja Najasyi bertanyakan bukti kenabian Nabi SAW. Lalu Ja'far membacakan sebahagian awal daripada surah Maryam yang menyebabkan Raja Najasyi menangis. Kemudian Raja Najasyi memberikan naungan kepada 80 orang yang dipimpin oleh Ja'far dan mengancam sesiapa yang mengganggu mereka. Kemudian Raja Najasyi juga telah memeluk Islam tidak lama selepas itu. Baik, yang seterusnya, apabila orang-orang Quraisy memikirkan bahawa misi diorang untuk memujuk Raja Najasyi menyuruh orang Islam pulang ke Mekah semula gagal, mereka menggunakan cara yang lain, iaitu mengugut Abu Talib. Mereka datang menemui Abu Talib dan berkata, wahai Abu Talib, kau mempunyai kedudukan dan martabat di sisi kami. Sebelum ini kami meminta Tuan melarang usaha-usaha anak saudara Tuan, namun Tuan tidak melarangnya. Kami boleh lagi bersabar dengan tindakan anak saudara Tuan, mencaci nenek moyang kami, memperkecilkan pemikiran kami, mempersendakan Tuhan-Tuhan kami. Kau mesti jahanamkannya atau biar kau dan anak saudara kau bertarung dengan kami hingga binasa salah satu pihak. Kemudian Abu Talib berasa berat dengan ugutan tersebut, lalu memberitahu kepada baginda. Rasulullah SAW berkata, wahai bapa saudaraku, sekiranya mereka sanggup meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku supaya aku tinggalkan urusan ini, iaitu dakwah, tak akan kutinggalkannya sehinggalah Allah memenangkannya atau aku musnah kerananya. Lalu baginda pun pergi. Abu Talib memanggil baginda dan berkata, wahai anakku, ayuh serukanlah kehendakmu. Demi Allah, aku tidak akan menyerahkan kau kepada sesuatu apa pun. Kemudian Quraisy menemui Abu Talib sekali lagi apabila kali yang pertama gagal.
melihat Rasulullah SAW tetap menyampaikan dakwah secara terbuka, orang Quraisy mengetahui bahawa Abu Talib tidak mahu melepaskan perlindungannya terhadap Rasulullah SAW serta memutuskan untuk memusuhi mereka dalam hal itu. Maka mereka datang lagi kepadanya dengan membawa seorang lelaki iaitu bernama Imarah bin Walid bin Mughirah. Mereka berkata kepadanya, "Hai Abu Talib, anak ini adalah seorang pemuda yang paling gagah dan paling tampan di kalangan Quraisy. Maka ambillah dia. Kamu boleh mengambil manfaat daripada bantuan fikiran dan tenaganya. Angkatlah dia menjadi anakmu, maka dia akan menjadi milikmu. Serahkanlah kepada kami anak saudaramu yang telah menyelisihi agamamu dan agama nenek moyangmu. Memisahkan diri daripada kaummu serta membodoh-bodohkanmu." Imajinasi mereka, mereka akan membunuh Rasulullah jika Abu Talib menukar mengikut diorang punya permintaan. Jadi kita tukar seorang lelaki dengan seorang lelaki, kata orang-orang Quraisy kepada Abu Talib. Abu Talib menjawab, "Demi Allah, sungguh buruk apa yang kamu tawarkan kepadaku. Bagaimana mungkin kamu menyerahkan anak kamu kepadaku untuk kau beri makan, sementara aku menyerahkan anakku kepada kamu untuk kamu bunuh? Demi Allah, perkara ini tidak akan terjadi." Perancangan takhut membunuh Rasulullah SAW. Selepas Quraisy berhadapan dengan dua kegagalan untuk membawa pulang muhajirin dari Habsyah, mereka berasa sangat marah. Maka di sinilah muncul idea untuk menamatkan riwayat hidup Rasulullah SAW. Kemuncak kemarahan Quraisy jelas terpamer apabila Utaibah bin Abu Lahab meluahkan hasad kesumat terhadap Rasulullah SAW dan berkata, "Aku kufur dengan ayat demi bintang ketika terbenam," iaitu surah An-Najm ayat 1 dan surah An-Najm ayat 8 yang bermaksud mendekat lalu tambah mendekat lagi. Kemudian beliau mengoyakkan baju Rasulullah SAW serta meludahkan ke muka baginda. Walau bagaimanapun, ludahan beliau tidak sedikit pun terkena ke Rasulullah SAW. Kemudian di antara tindakan kepala penjahat iaitu Abu Jahal terhadap Rasulullah SAW yang hendak membunuh baginda ialah dengan memikul batu pejal untuk dibaling ke atas kepala Rasulullah SAW ketika baginda bersujud. Namun, usahanya itu dihalang oleh seekor unta jantan besar, tinggi dan taringnya yang panjang menerpa ke arah Abu Jahal. Kata Rasulullah SAW bahawa unta yang dilihat Abu Jahal itu merupakan Jibril alaihi salam. Walaupun usahanya gagal pada ketika itu, namun ketua-ketua Quraisy masih tetap dengan rancangannya untuk membunuh baginda dengan cara-cara beramai-ramai menerkam ke arah Rasulullah SAW dan salah seorangnya telah memegang leher baju baginda. Di masa itu, Abu Bakar berada dekat dengan Rasulullah SAW. Lalu, beliau bangun sambil menangis dan menyeru, "Apakah kamu hendak membunuh seorang lelaki yang hanya mengatakan, 'Tuhanku Allah'?" Kemudian, ketika itu barulah mereka semua itu bersurai. Hamzah mengisytiharkan Islamnya. Pengislaman Hamzah bin Abdul Muttalib ke dalam Islam di saat suasana dipenuhi dengan penindasan dan kezaliman. Beliau memeluk Islam pada penghujung tahun ke-6 pengutusan baginda SAW. Pendapat teramai menegaskan bahawa kemasukan beliau ke dalam Islam pada bulan Zulhijjah. Sebab keislaman beliau seperti terkisah di mana satu hari Abu Jahal melalui berhampiran Rasulullah SAW di Bukit Al-Safa. Tiba-tiba, Abu Jahal memaki dan mencerca Rasulullah SAW. Namun, Rasulullah SAW hanya berdiam dan tidak menjawab satu patah perkataan pun ketika itu.
Lalu, beliau mengambil seketul batu, dihentakkannya ke kepala Rasulullah SAW sehingga luka dan berdarah. Tindakan tersebut dilihat oleh seorang hamba perempuan, Abdullah bin Jada'an. Lalu, hamba tersebut memberitahu perkara kejadian yang menimpa Rasulullah SAW kepada Hamzah. Ketika itu, Hamzah berasa sangat marah dan bergegas untuk bertemu dengan Abu Jahal di mana saja diketemuinya. Beliau terkenal dengan seorang pemuda yang berani di kalangan Quraisy dan paling tegas pendiriannya. Setibanya beliau di dalam Masjidil Haram, terus beliau berdiri tepat di kepala Abu Jahal dan bertempik. "Wahai yang reput punggung, boleh kau memaki anak saudaraku sedangkan aku dalam agamanya?" Terus beliau menghentak kepala Abu Jahal dengan batang panahnya sehingga luka dan berdarah. Oleh itu, kita dapat lihat bahawa kemasukan Hamzah ke dalam Islam pada mulanya adalah kerana sebagai tindak balas seorang yang keras pendiriannya kerana beliau tidak senang anak saudaranya dimain-mainkan. Namun, selepas Allah Subhanahu Taala membuka dadanya untuk berpegang kemas terhadap Islam dan kaum muslimin dapat menumpang kekuatannya, Umar mengisytiharkan Islamnya. Setelah suasana yang diselubungi dengan mendung penindasan dan kezaliman, sekali lagi terpancar cahaya pertolongan yang kuat, iaitu dengan kemasukan Umar bin Al-Khattab di bulan Zulhijjah tahun ke-6 kebangkitan baginda SAW, iaitu hanya berselang 3 hari sahaja selepas Hamzah memeluk Islam. Sebelum ini juga, Rasulullah SAW telah berdoa agar Umar memeluk Islam. Saidina Umar mendapat hidayah untuk memeluk Islam ketika beliau dalam perjalanan untuk membunuh Rasulullah SAW. Lalu, beliau bertembung dengan rakannya Nu'aim bin Abdullah yang menyuruh beliau untuk betulkan adik perempuan beliau dahulu, memandangkan adiknya telah memeluk Islam. Saidina Umar lalu terus ke rumah adiknya dan mendapati adiknya sedang membaca Al-Quran. Dengan keadaan marah dan kecewa, beliau telah memukul adiknya sehingga berdarah, lalu beliau meminta maaf dan sebagai balasan, beliau akan membaca secebis ayat Al-Quran kepada adiknya. Kemudian, beliau berasa terharu dengan ayat suci Al-Quran tersebut sehinggakan beliau memeluk Islam pada hari itu juga. Perwakilan Quraisy menemui Rasulullah SAW. Setelah 2 orang yang hebat iaitu Hamzah bin Abdul Muttalib dan Umar bin Al-Khattab memeluk Islam, orang musyrikin merasai bahawa cara mereka menyeksa dan melakukan kepada umat Islam ini tidak berhasil. Lalu, mereka cuba menjalankan cara yang lebih diplomasi dengan Rasulullah SAW dengan menyatakan kesanggupan apa sahaja yang diminta oleh Rasulullah SAW. Antara mereka yang pernah diutuskan ialah Utbah bin Rabi'ah, Al-Walid bin Al-Mughirah dan Al-As bin Wali. Mereka menawarkan kepada baginda harta, pangkat dan wanita. Namun, kesemua tawaran tersebut ditolak mentah-mentah oleh Rasulullah SAW. Antara jawapan baginda ialah, "Sebenarnya aku ini tidak ada kena-mengena dengan apa yang kau suarakan tadi. Segala apa yang aku bawa ini bukan dengan bertujuan mencari harta, pangkat dan kekuasaan. Tetapi Allah telah mengutuskan aku untuk kamu sekalian. Di samping itu, diturunkan kitab suci Al-Quran kepadaku dan Allah telah menyuruh aku menyampaikan berita yang menakutkan dan menggembirakan kepada kamu." Jadi, di sini menunjukkan bahawa Rasulullah SAW tidak ingin dengan apa yang ditawarkan oleh mereka.